Okey, alright. So alhamdulillah kita pun dah menghampiri 60 partisipan. Okey, sebelum saya serahkan sesi perkongsian kita pada malam ni, boleh tak saya kalau mohon pada sahabat-sahabat yang dekat luar sana, yang dah ada dekat 60 orang ni, tolong respon di ruangan chat. Sila respon di mana anda berada dan clear. Contohnya Seremban clear, Kajang clear, Petaling Jaya clear, Besut clear. Boleh tolong respon tak? Alamak. Okey. Kelang clear. Okey, terima kasih. Cik Nabil, Jitra Kedah clear. Okey. Azhar Muhammad, Skudai Johor clear. Kajang. Okey, terima kasih banyak. Okey, Zila Taman Peling clear. Alhamdulillah. So kalau boleh tolong respon. Kuching clear, Puchong clear, Bukit Beruntung. Terima kasih Cik Iman. Yati daripada Melaka clear. Alhamdulillah. So antara benda yang saya sangat teruja bila saya jadi moderator ataupun saya join kelas Zoom inisiatif daripada TGC ni, sebenarnya kita bukan ada di Klang Valley saja kita ada partisipan di seluruh macam-macam ni. Cik Pak Taib Mahmud daripada Niah Sarawak clear. Terima kasih Cik Pak Taib Mahmud. Cik Normala Ismail daripada Petaling Jaya. Terima kasih Cik Normala. Okey, dan speaker kita malam ni juga bukan ada di Putrajaya ataupun di KL. Speaker kita ni memang jauh daripada Mutiara Rini, Johor. Dan Didi Ilan ni antara orang-orang yang terawal lah saya kenal dalam content meter ni, dan antara saya punya mentor lah. So alhamdulillah Didi Ilan dah makan? Malam ni diet. Oh diet, alhamdulillah. Untuk tunggu sampai Terengganu tadi. Tunggu sampai Terengganu lambat lagi tu. Itulah. Saya tengah kosongkan perut nak sampai Terengganu ni. Hari ni nampak pula ketupat sotong kan, ya Allah. Kak Zee dah tumis bawang lah tu. Terima kasih banyak Kak Zee. Susah-susah je Kak Zee. Okey, alhamdulillah malam ni Didilah tajuk dia bagi saya amat berat. Bukan amat berat bagi saya amat penting pada pemegang-pemegang akaun content meter dan juga kepada sahabat-sahabat yang dah register akaun ataupun yang belum register akaun. Sebab malam tadi kita dah bincangkan pasal produk. Kita ada 3 produk yang disajikan oleh content meter. Kita ada GSA, GCA dan juga JE. Dan malam ni kita nak belajar pula berkenaan sistem. Macam mana nak beli, macam mana nak top up GSA, macam mana kita nak buat GCA dan juga macam mana kita nak beli unit-unit di dalam JE 10 kali ataupun JE 5 kali. Yes? So insyaAllah speaker kita malam ni memang antara yang boleh dikatakan orang kuat Dr. Wida, antara orang yang terhebat lah. Dan insyaAllah kita sama-sama hebat. Tapi dia dah hebat dulu, kita akan sampai ke tempat dia juga insyaAllah satu hari nanti. Okey Didila, saya pun dah ambil masa Didila malam ni 10 minit. So boleh Didila perkenalkan diri pada sahabat-sahabat kita yang mungkin belum kenal lagi Didila, ataupun yang dah kenal tu mungkin boleh kenal lagi. Dan pada warga Terengganu nak jumpa Didi Ila boleh 8 hari bulan nanti di Raya Hotel Convention Center. InsyaAllah Didi Ila akan ada di sana sekali menjadi speaker kita. InsyaAllah. Okay Didi Ila, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam kepada hampir 70 orang yang hadir untuk malam ni ya. Okey. Pertama sekali, terima kasih kepada SM Fairuz selaku manager TGC, dan terima kasih juga kepada TGC kerana telah menjemput saya malam ni untuk berkongsi tentang penggunaan sistem untuk masterkan kita punya account lah. Alright. Okey, boleh tak? Saya nak tanya, ada tak sebelum saya bermula lah, saya rasa semua dah kenal saya ni, tapi saya nak tahu satu je. Ada lagi tak yang antara yang ada dekat dalam ni, yang hadir malam ni, yang barulah newbie, yang KYC tak approve lagi? Ada ke tak ada? Boleh respon tak dekat ruangan chat? Ramai malam ni. Ada tak? Ada. Yang KYC belum approve lagi. Isu KYC tak approve ni banyak. Saya pun ada sekarang ni ada list 5 orang yang baru register hari ni tak approve lagi. Semalam. Okay. Ada semalam, hari ni pun ada.
Semalam 2 hari lah, tak tahulah, saya pun biasanya buat senang je, tapi ada yang macam dah berkali-kali snap pun dia masih Ya. tak boleh kan. So kita macam surrender je lah untuk submit manual. Semalam Okey. saya pending 5, saya call customer service, agak mencabar juga, dan lepas call dalam masa berapa seminit lebih je dia terus approve kali 5. Macam tu lah. Saya Itulah, rasa dia ada memang rezeki sebenarnya. Nak ya. tembus talian tu sebenarnya rezeki. Saya pun cuba juga, sekali call je alhamdulillah dapat, so terus approve on the spot lah. So untuk yang saya ada 3 orang yang tak approve KYC pending update account bank. Okey. Satunya untuk yang KYC punya problem ni actually dia sebenarnya kalau kita dah tak boleh dah try beberapa kali dekat apps tu untuk eKYC, kalau kita dah tak boleh dekat situ, boleh je terus submit manual dekat web lah Okey, sekejap ya. Saya nak kenalkan diri lagi ke? Sikitlah Sikit. Kita ambil sikit. Sikitlah Okey, sebab sikitlah malam ni background. ramai yang terujanya ni. Okey, Kita ambil sikit. sikitlah. Okey. Saya Ila Abdullah, dealer developer. Alhamdulillah saya sepenuh masa dengan Quantum Metal. Okey, saya bermula pada April tahun lepas, bulan Ramadan tahun lepas. Sebulan bersama Quantum Metal, saya rank up to dealer. After that, selepas tu 8 bulan, lebih kurang 7 hingga 8 bulan dah. Saya rank up to dealer developer. Alhamdulillah. Saya Quantum Metal ni saya dah jadikan sebagai satu kerjaya lah. Alright, so saya adalah seorang suri rumah sepenuh masa juga, sebab tu boleh dia buat Quantum Metal sepenuh masa lah. Jadi alhamdulillah untuk siapa yang dah melangkah ke dalam Quantum Metal ni, kalau yang mana nak cari sebab kita ada 2 lah actually. Satunya kita nak gandakan keuangan kita yang dah ada. Lagi satu untuk nak cari income. Okey, nak cari income pasif lah kalau kita dekat Quantum Metal ni. Okey, siapa yang dah bermula tu alhamdulillah sebenarnya anda tak salah langkah dah, anda tak salah pilih dah. Sebab dah ramai yang rasa, okey, dah ramai yang dah bermula, yang dah kehidupan ada yang turn 360 darjah kan, di saat macam saya lah, di saat pandemik apa semua tu kan. Jadi saya antara yang terkesan dengan pandemik, so hilangnya pekerjaan yang lama digantikan, dihadirkan dengan peluang di Quantum Metal, alhamdulillah. Jadi untuk siapa yang dah bermula, biasalah kalau benda baru ni kan banyak benda yang kita kena belajar lah. Satunya tentang produk. Alhamdulillah Quantum Metal ni produknya tak banyak, cuma ada 3 sahaja. Kita pusing-pusing yang tu je kan. GSA, GCA, GAE. Tak boleh nak auta kot mana dah, semuanya fakta. Jadi benda tu agak mudah lah. Kalau pada saya agak mudah lah. Cuma satunya kalau benda baru ni kita tak boleh lah macam belajar sekali je kita bajet macam kita dah faham kan. Sebab dia melibatkan macam bila kita terlibat dengan emas ni kan, kita tahu kalau emas ni kita terlibat dengan kena ambil tahu jugalah tentang isu-isu semasa kan. Unless kalau memang kita just takat nak jadi investor ataupun pelabur, mungkin yang tu tak perlulah. Pun kena juga kan, pun kena jugalah sebab kita menyimpan duit. Didila. Alright. Ya. Ada satu soalan untuk Didila. Sorry saya mencelah sikit. Untuk Didila sendiri, masa join daripada April tahun lepas, berapa lama Didila sendiri untuk memahirkan diri untuk faham sistem tu sendiri? Produk dan sistem tu. Yelah, dia bila masuk tu macam saya lah, blur-blur, ni apa kan. Okay, berapa lama Didila sendiri nak ambil master? Saya rasa tak lama lah. Alhamdulillah, saya agak celik jugalah satunya bukan nak cakap saya hebat ke tak, tapi sebab bila kita berada dalam grup, saya pastilah kalau siapa yang dah lama berada dalam grup tu kan, actually apa yang Dr. Wida share ataupun sahabat-sahabat yang lain share, benda yang sama je actually. Jadi macam saya keep membaca benda-benda yang sama. Jadi kalau kata
saya kadang ada, kalau grup Dr. Wida tu saya ada 3 grup kan. Saya ada 3 grup ada kat dalam tu, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5, grup 6 je yang saya tak join. Jadi kadang Dr. Wida tu hantar dia forward tu kadang benda yang sama je lah berkenaan dengan produk-produk tu semua kan. Jadi saya baca sampai saya faham. Maksudnya hari-hari saya baca benda yang sama. Saya tengok video, saya baca benda yang sama. Dan dalam masa yang sama, of course lah kita kena implement apa yang kita baca tu. Contoh GSA, nak beli GSA macam mana. So kita buat. Bila kita dah biasa, memang insya-Allah sekejap je sebenarnya. Saya sebulan saja saya ambil masa untuk jadi dealer kan. So within that month tu, sebulan tu memang boleh dikatakan saya mahir lah. Saya mahir gunakan sistem. Saya tahu nak beli kat mana kan. So apa yang tak tahu je, apa yang saya confuse je, saya akan terus bertanya pada Dr. Wida. Saya direct je dengan Dr. Wida. Jadi sebab benda tu kita yang nak kan, jadi kita kena usahalah macam tu. Jadi kalau macam sekarang ni kita simpulkan bermakna kita punya referral tu kita kena tahulah. Referral tu sangat penting bagi saya. Sebab untuk kita jadikan untuk kita jadikan rujukan. Sebab saya kadang-kadang kesian juga. Ada sahabat-sahabat saya yang kadang dia tak tahu, dia dah masuk lama tapi dia kata dia tak tahu nak tanya siapa kan. So bagi saya, nasihat saya yang kat luar tu, sahabat-sahabat yang nak join tu, make sure kena tahu referral supaya sikit sebanyak referral boleh bantu. Bagi saya bantuan awal tu sangat penting. Betul. Ya, bantuan awal tu sangat penting. Dalam masa kita sendiri berusaha kan, kita kena ada juga satu orang kata cikgu lah, tempat rujukan kan. Benda yang kita nak rujuk, takkan nak terus melangkah ke atas kan, lagilah kita tak kenal. Jadi referral kita tu actually kita kena tahu dan kita kena kenal lah. Alright. So untuk saya rasa alhamdulillah, sebab saya nak kata saya terlalu awal tak juga, sebab Quantum Metal ni dia buka tu public since end of 2019 kan, 2019 awal 2020 macam tu kan. Jadi saya join tahun lepas. Benda tu dah berjalan dah berapa tahun dah. Saya bukanlah antara yang terawal juga, tapi untuk grup TGC ni saya rasa saya pertengahan lah kot. Tak adalah yang terawal sangat. Tapi sebabkan saya konsisten, saya konsisten belajar. Saya konsisten belajar. Benda ni kena, selagi kita tak mahir, kena masuk kelas. Sebab kelas pun tak payah kita nak kena keluar rumah, start kereta, pergi nak belajar apa semua kan. Orang kata nak cari ilmu, bukan macam dulu dah. Sekarang ni buka je handphone, semua ada. Tekan-tekan pakai jari sahaja. Antara kita nak dengan tak nak sahaja. Okay, so macam TGC ni, sebab saya ada juga macam orang-orang yang bila kita sharing dekat sosmed ni kan, akan adalah orang-orang yang akan PM kita, tanya macam gini. Macam SM cakap lah kan, tak dapat guidance, tak kenal siapa, main klik-klik je kan. Dia orang main klik-klik je link referral dekat internet tu kan, dekat IG lah, dekat TikTok lah apa semua kan. So last tak tahu siapa, tak tahu nak contact siapa, nak belajar pun susah kan macam tu. Kita boleh jajar, bukan tak boleh ajar, tapi untuk nak go deeper tu agak susah lah. Okay, so conclusionnya masuk kelas. Selagi kita tak mahir, masuklah kelas. Okay, sebab TGC ni pun buat kelas every week. Setiap malam ada kan. Kita tak mahir pasal produk, kita masuk produk. Tak mahir tentang sistem, kita masuk tentang sistem. Sebab kelas ni pun tak lama. Bukan kata ambil masa daripada pagi sampai ke petang, tak ada. Kita cuma 1 jam, 2 jam je macam itu. So untuk nak mahirkan tu, of course lah kena keep belajar. Alright. So menjawab soalan yang tu panjang lebar jawapan saya. Alright. Okay, tadi pengenalan CDG saya dah. So boleh tak kita terus bermula untuk 103 orang mata yang memandang. Okay, bismillah. Kita mulakan kelas soalan kita. Dila. Okay. Boleh terangkan apa beza QBEB dengan QMSB? QBEB, QMSB. QMSB tu Quantum Metal Sendian Berhad. QBEB tu adalah Quantum Bullion Exchange Board. Okay, QBEB ni adalah yang menjaga konsultan-konsultan. Macam tu lebih kurang. Quantum Metal tubuhkan QBEB ni
untuk sebab kita kan business affiliate program kan. So bila melibatkan ramai konsultan-konsultan ni akan ada satu badan yang ditubuhkan untuk ni lah under Quantum Metal sendiri. So Quantum Metal Sdn Bhd tu is a platform lah untuk kita berdagang emas, lebih kurang macam tu. Ya, urusan jual beli emas, satu platform lah. Alright, menjawab? Okey, boleh terus kita masuk pada sistem. So kita masuk terus pada sistem Okey, yang satu yang tadi saya dah sentuh pasal KYC sebab sekarang ni kalau kata walaupun KYC tak lulus, kita still masih buat belian, boleh buat belian GSA, boleh buat belian GAE. Tetapi kita tak boleh buat untuk GCA, untuk nak pajak tak boleh, nak buat termination juga tak boleh. So minta maaf Didi lah, saya nak mencelah sikit. Bila ada petik pasal isu KYC ni, semalam saya dapat bercakap dengan wakil daripada customer service. Apa dia maklum pada saya, sekarang ni diorang tengah upgrade server kan, tengah upgrade daripada website lama ke website baru ni, ada baik kepada server. Dia cakap saya harap bersabar dan buat sahabat-sahabat kita kat luar tu, dia kata bukannya eKYC saja mungkin ada masalah-masalah lain juga. Mungkin payout due tu lambat sikit keluar. Lepas tu ada juga duit yang dah tu patutlah payout due saya tak gerak. Ya, sebab banyak sangat pun dia juga. Dia banyak pun kan. Okey, itu antara masalah-masalah yang saya boleh kongsikan lah dengan sahabat-sahabat semua. So harap bersabar InsyaAllah. Patutlah saya cuba KYC tu banyak kali tu. Macam ni pula kan. Biasa kalau paling tidak pun kalau 2-3 kali tu sepatutnya dah boleh ni lah kan. Ini kita kena snap IC tu saya rasa macam dah berkali-kali. Tapi still tak dapat detect juga. Ya betul Cik Min. Bank account pun sama juga. Alright. Okay. Terima kasih SM. Alright. Okay. First kali, untuk kita yang ada account dengan Quantum Metal ni, satunya kita kena tahulah kita punya website official website kita adalah quantummetal.com.my. Okay. Actually kalau kita nak cari apa-apa info ke apa semua kan, actually semua ada dekat dalam ni Okay, kita boleh buka website ni kan, harga pun kita boleh tengok juga kat dalam ni, GSA, GAE, GAE 5, GAE 10 ni semua ada dekat dalam ni lah. Alright, so info-info lain tu semua actually banyak je, complete lah, memang ada dekat dalam ni. Siapa yang nak go deeper kan, ada orang memang dia suka membaca, dan suka menggali so kat sini macam-macam ada lah. Alright, so tentang about ni kan semua ada lah. Okay, jadi boleh go through semua ni. Ni kita punya ni semua detail semua ada dekat dalam ni. Kalau kita kata macam kenapa tak ada orang share dekat group kan, detail-detail Quantum Metal, sebenarnya kita boleh je dapatkan daripada Quantum Metal punya website official ni. Semua ada dekat dalam ni. Actually inilah juga yang di-sharing dekat dalam group. Alright. So daripada sini, okay. Untuk kita berinteraksi dengan customer service. Kalau siapa yang tak dapat call tak dapat kan, kita kena faham lah sebab sekarang pun kapasiti orang yang buka account dengan Quantum Metal pun dah makin meningkat kan. So mungkin adalah sometimes kita tak dapat. Macam saya sendiri pun kadang call tak dapat kan, tak dapat nak angkat sebab talian terlalu busy. So actually kita boleh juga berinteraksi dengan customer service menggunakan live chat. Kalau live chat ni kalau nampak dekat sini, saya punya screen ni kan. So kita boleh klik dekat sini, chat with us ni. Jadi untuk first time isikan nama kita, email dan juga phone number dan kita boleh klik start chat. So boleh je tanya apa sahaja dekat sini. Walaupun kadang sometimes dia tak on the spot reply, insya-Allah akan reply. Okay, jadi apa-apa dekat live chat ni juga apa pun yang kita nak pertanyaan tentang apa sahaja. Kalau mungkin kita tak dapat jawapan daripada kita punya referral,
kita boleh saja rujuk dekat customer service. Sebab dekat bila kita tekan start chat ni, dia akan ada menu-menu dia lah kat situ. Contoh kalau macam saya nak buka account untuk anak saya, nak buka junior account kan, joint account apa semua kan. Form semua, detail semua ada dekat situ. Boleh dikatakan complete lah okay. Untuk yang ni selain daripada sini, kita boleh juga email direct lah untuk pergi kepada care@qbab.org tu pun boleh juga, email pun boleh. Jadi live chat pun boleh. So kita ada 3 lah actually. Selain daripada email, selain daripada kita call kan, boleh email, boleh live chat. Selagi kita tak dapat jawapan, tanya sahajalah sampailah dia orang jawab. Macam tu je. Okay. So daripada sini sebenarnya kita pun boleh terus login kan dekat kita punya account. So kita kalau Malaysia, ambillah Malaysia member login. Okay. So sama je lah, akan pergi kepada kita punya QM web. Okay. Ini account saya lah. Alright. Okay, first bila kita login dekat Quantum Metal punya web ni, inilah paparan yang kita akan nampak. Alright, so sekarang kita dah boleh upload gambar sendiri macam ni kan, dah boleh upload gambar. Okay, so untuk yang KYC tadi okay, KYC tadi first saya nak tunjuk dulu pergi kepada ni lah user setting ni. Okay, untuk yang baru user setting ni kalau tak berjaya, kalau kita dah tak berjaya buat e-KYC dekat apps, okay, actually kita boleh buat dekat upload KYC kat sini. Oh sorry, sekejap saya kena login dulu. Dah. Subhanallah. Dia tak nak lupa pula. Sorry, sekejap ya, sekejap. Ya Allah. Subhanallah. Minta maaf Cik lah. Ya. Ya. Apa SM? Saya tak dengar. Tak ada rasanya ada soal, ada yang nak bertanya ke? Apa nak tanya? Okey, Belum start kalau lagi nak dah nak tanya tanya. ada dua kaedah untuk tanya soalan. Pertama mungkin boleh type terus di ruangan chat. InsyaAllah host ataupun Didi lah akan baca sendiri. Ataupun boleh buka mic tanya secara berhemah ya, insyaAllah. Dan buat Kadang sahabat-sahabat kalau saya tengah share screen ni, saya susah sikit nak buka chat. okey, Siapa tak yang apa. nak bertanya, boleh tak ni. bertanya boleh. Nanti saya insyaAllah saya bacakan. Cuma minta mohon pada sahabat-sahabat yang baru join, kalau boleh tolong mutekan mic anda supaya tak terganggu masa proses perkongsian berlaku. Terima kasih semua. Alright. Okay, untuk KYC KYC first kali bila kita dah register tu, of course lah KYC is the first step yang kita kena buat. Untuk yang tak approve dekat e-KYC guna apps, kita boleh pergi dekat sini Okay, ini sebab saya guna tab dia keluar macam ni lah. Kalau kita guna phone, kita boleh klik dekat titik 3 ni. Garis 3 belah kanan, dia akan keluar menu yang ni lah. Dia akan keluar menu yang ni. So kita pergi dekat user setting. Okay, pergi user setting, kita pergi pada upload KYC. So macam saya ni sebab dah approve, so dia akan nampak macam ni lah. Untuk yang belum update lagi, kita kena attachkan kita punya snap gambar IC depan belakang. So attachkan, isi juga detail-detail lain yang ada star merah tu. So make sure isi semua detail-details yang diperlukan, yang diwajibkan tu, kemudian attach IC depan belakang, lepas tu tekan save. Okay. The next apa yang kita perlu buat adalah, ini juga adalah syarat wajib Okay, untuk syarat wajib ni kita kena
isi kita punya bank account. Okay, bank account ni actually digunakan untuk bila kita buat GCA, kita buat bila kita buat termination. Okay, inilah account yang akan masuk duit tu. So account yang inilah yang akan diguna pakai. Actually kita boleh add tak silap saya 3 kot. 3 account maksimum kalau tak silap saya lah. Okay. So boleh je kalau macam saya ni saya add ada 2 account. So masa kita add account ni, okay, masa kita tekan add account, actually kita kena isilah yang merah-merah ni semua kan. Yang star merah ni semua wajib kena isi dan kita kena attach satu screenshot kita punya statement. Kalau bukan statement pun apa-apa sahaja yang kita boleh screenshot yang ada tertulis nama kita dan juga nombor account. Itu adalah sebagai satu proof lah yang mengatakan nombor account yang kita masukkan tu adalah belongs to kita sendiri. Sebab kita tak boleh, kalau macam nama kita tak boleh masuk nombor akaun suami, tak boleh masuk nombor akaun mak, akaun anak ke tak boleh, mesti akaun sendiri. So bila dah buat yang KYC, dah upload IC tadi dan juga dah upload bank punya statement ataupun yang screenshot yang ada tertulis nama kita dan juga nombor akaun tadi, tekan submit lah. Okay, yang ni tekan submit. Kemudian cuba hantar yang live chat yang saya tunjuk tadi. Go back to Quantum Metal punya official web tu, pergi hantar live chat kat situ, mention dekat situ yang kita dah attach IC dan juga bank statement. So kita minta customer service untuk buat approval kita punya KYC. Begitu sahaja. So kita tunggulah, mungkin akan take time 1 atau hingga 3 hari bekerja. Kalau dapat cepat tu alhamdulillah. Kalau in case, kalau kata sehari 2 hari tu pun masih tak approve juga, cuba buat call. Okay? Kita either lah, ni lah, either one lah, sama ada live chat ataupun call. So kena inform, kena bagi tahu dekat dia orang supaya proses tu untuk ni lah cepat. Takut lambat kan, nanti kita tak boleh nak buat GCA pula. Alright, so settle untuk 2 benda yang penting. Yang pertama sekali yang perlu kita buatlah untuk siapa yang baru buka account. Okay, so go back to home page. Okay, kalau nampak dekat sini okay, ini adalah paparan home page, kita punya dashboard lah kita kata dashboard akan tertera nama kita dan juga kita punya level apa. Kalau macam saya sekarang consultant as a dealer developer lah. So actually dekat sini kalau kita nampak go to consultant profile ni, saya tak sure lah akaun baru ada juga tak macam ni SM. Saya tak pasti tapi kalau untuk introducer tak ada Saya rasa consultant saja. Consultant sahajalah okay. So kalau macam ni, okay, nampaklah macam ni. So siapa nak ada macam ni kena cepat-cepat naik dealer lah. Alright, so kita akan keluar, dia akan keluar macam ni lah. Okay, ini as a kita punya consultant punya page. Kalau kita share kita punya link dengan orang, okay, kadang dia orang boleh buka lah ni. Dia orang akan boleh buka ni semua. Okay, kan nampak lah ni semua ada dekat dalam ni. Semua all the details, ada video, ada apa semua dekat dalam ni. Okay. Alright. So kita boleh copy juga dekat sini Okay, so ini adalah paparan kalau kita nampak dekat sini my account summary. Gold storage account, ini adalah nombor account kita. Ini adalah gram, berapa gram yang tertera, berapa nilai sekarang. Okay, kalau nampak dekat sini value based on the current gold spot price. Dia ikut harga semasa. Kalau harga turun, nilai tu akan berkurang lah. Kalau harga naik, nilai tu juga akan bertambah. Okay, so kalau kita nampak dekat sini, saya tak boleh nak keluarkan ni. Okay, saya minta semua beri perhatian lah sebab saya tak boleh nak tunjuk-tunjuk lah, saya tak ada cursor. Saya pakai tab kan. Jadi okay, kalau nampak dekat sini under gold storage account ni kita nampak dekat sini gold sekarang berharga MYR 289. Okay, gold turun malam ni, siapa nak tekan tu actually is a good time lah. Alright. So
pada pukul ni ada masa lah kat sini hari ni 20 hari bulan 6 9:30 malam. Saya punya ni tak ni ke? Okey. 9:35. Okey, kena tahu QM dia akan lock harga setiap 5 minit So nanti 9:40 dia akan bertukarlah harga ni. Okey, kalau harga tu bertukar. Okey, so average cost saya adalah ini adalah modal saya lah setiap kali saya menyimpan duit saya tak banyak lah tak macam konsultan yang lain. Dia orang semua banyak-banyak, saya sikit je. Okey, so kita punya average cost, saya punya average cost kalau kita nampak boleh juga tuan-tuan semua tengok boleh buka tuan punya account sendiri boleh tengok. So kalau nampak kat sini saya punya average cost ni adalah saya punya cost masa saya buat belian lah. So setiap kali saya buat belian dia akan averagekan harga. Okay, so daripada sini kita boleh klik view statement. Kalau yang mana dah introducer, okay, semua ada detail lah kat sini. Yang mana introducer tu kita akan ada, kalau ada buat belian ataupun ada kawan-kawan yang join dengan kita buat belian apa semua kan. So dia akan keluar detail semua dekat sini. Kalau kita ada dapat commission ke, semua ada detail dekat sini lah. Alright. So semua akan nampak dekat sini. So kita boleh klik setiap transaction code yang ada ni, dia akan keluarkan detail. Contoh macam ni saya buat belian lah. Okay, saya buat belian, dia akan keluar dekat sini. Okay. Okay, dekat sini juga kita boleh tengok kita tadi kan view statement kejap Okay, kita boleh nampak detail kat sini kan. Okay, ini kita boleh actually kalau perasan ni kita boleh slide sebenarnya. Dia macam sliding door macam tu. Kita boleh slide ke kiri dan juga ke kanan untuk tengok kita punya description. Kadang tak nampak kan description dia. So yang ini adalah debit dan kredit, ini adalah balance gram yang ada dalam akaun kita lah. Okay, itu untuk GSA. Okay, kalau ni saya punya ni saya punya GSA list ni sebab saya ada daftarkan saya punya anak punya account, so dia akan keluar dekat situlah. Okay, untuk voucher redemption ni actually tak ada apa-apalah. Yang ini biasanya kalau Quantimeter sendiri ada buat challenge ke apa-apa ke akan keluar kat sini lah kot. Tapi sepanjang saya ada account ni tak pernah lagi lah. Alright. So sebelah ni kalau kita nampak kita ada gold convert account pun ada nombor dekat sini nombor account untuk GCA. Ini adalah GCA. Okey. Kalau nampak kat sini ini kosong saja GCA ni. Kenapa kosong? Saya tak pernah buat GCA ke? Bukan. Saya pernah buat GCA tapi sebenarnya gold convert account ni adalah account untuk transit. Bila kita buat GCA akan melalui GSA dulu kan. So sebelum dapat approval, sebelum QM approve kita punya gold convert tu dia akan transit dulu dekat sini. Kalau saya klik view statement ni actually akan nampaklah saya punya transaction yang sebelum ni. So kita akan nampak dekat sini. Okay. Right. Okay, so next adalah saya pergi yang ke kanan dulu hujung dulu gold price. Ini adalah gold price yang sekarang lah. Okay, untuk QM sell ni harga untuk kita buat belian. QM buy adalah harga untuk kita terminate. Terminate of course lah harganya akan ikut harga semasa. Okay, harga spot lah, bukan harga. Kalau kita nampak kat sini QM sell ni dah termasuk dengan 7% spread. 7% spread untuk GSA. Okay. Okay, next adalah holding inventory. Okay, ini saya ajar dulu macam mana nak baca. Kadang kalau tengok macam itu macam apa benda lah semua ni kan. Okay, so malam ni saya terangkan holding inventory. Holding inventory ni lah yang kita buat GCA tu, gold convert tu. Daripada GSA kan kita request GC. So kita punya transaction, kita punya segala gram emas kita yang kita dah convert tu dia akan masuk dekat dalam holding inventory. So bila berada dalam holding inventory ni kita tak bolehlah suka-suka macam
macam apa, tak boleh keluarkan ke, tak boleh keluarkan ke apa kan, tak boleh lah, sebabnya selagi kita tak buat termination. Sebabnya yang ada dekat holding inventory ni hanyalah 15%. Kalau kita buat GCA kan, 85% kita dapat balik kan, so 15% tu ada dekat dalam holding inventory ni lah, termasuk dengan 15% tu actually dah termasuk dengan spread yang 7%. So kalau macam nampak, kalau macam saya dekat sini, gram yang terkumpul 308 gram. Alhamdulillah ada platform Quantamental. Kalau tak ada platform ni kan, saya rasa 1 gram pun saya takkan kumpul emas macam inilah. Sebab saya pun tak pernah terlibat dengan beli-beli emas sebelum ni. Okay, beli-beli gold bar ni semua tak ada lah. Jadi Alhamdulillah, terima kasih Quantamental kerana menyediakan platform macam ni. Jadi saya dapatlah kumpul gram hanya menggunakan duit perbelanjaan. Actually kalau nampak dekat sini, harga nilai sekarang untuk 308 gram ni adalah $19,000. Okay, actually $19,000 ni bukanlah simpanan saya, tetapi duit yang saya dah backup dahulu. Saya dah backup dulu duit rumah, saya bayar kereta tu semua, saya dah backupkan dulu dengan gold. So inilah yang terhasil dan inilah yang terkumpul. Jadi memang sangat-sangat best lah sebenarnya GCA ni. Hanya guna duit komitmen sahaja plus 15% duit yang kita sanggup untuk kita simpan sebagai kita punya force saving. Okey. Kalau nampak dekat sini, saya punya convert ni, ini adalah $17,000 ni, inilah duit yang sudah dah hangus. Duit yang dah gone dah. Dah jadi, orang kata kalau buat beli makan tu dah jadi ni lah, dah jadi tahi lah kan. So yang duit yang bayar kereta, bayar rumah, whatever lah, segala perbelanjaan pergi mana-mana tu semua, $17,000 ni sebenarnya dah gone. Okay, macam kalau macam tu kan, saya pernah sampai satu tahap tu saya rasa macam, ya Allah, kenapalah saya lambat jumpa Quantamental. Agaknya kalau daripada dulu daripada masa saya sebelum ni lagi kan, masa duit tengah banyak lah orang kata ke kan. Jadi macam banyaknya dapat kumpul kan. Banyaknya dapat kumpul. Ini kalau actually 308 gram ni setahun jugalah ambil masa ni. Setahun juga. Segala perbelanjaan saya tu memang satu sen pun saya tak biarkan dihangus begitu saja. Semua perbelanjaan saya, sekecil-kecil harga tu pun saya akan GCA-kan dulu. Okey, sebab kita dah nampak kan memang dengan duit tu kita boleh kumpulkan gram. So kalau dapat kat sini 17,000 ni dah gone dan kita tahu semalam dah belajarkan dekat produk untuk buat GCA ni duit 85% yang kita dah dapat tu actually Quantamental tak bagi free-free macam tu sajalah. Okey, dia charge kita 3.5%. So untuk 3.5% tu ini dia management fee ni $332. Inilah selama saya buat conversion ni dengan nilai 308 gram ni, inilah management fee yang saya kena bayar. Kalau ikutkan kalau kita kalikan dengan rate hari ni 332 ni kalikan dengan 4.64. Wow, tinggi. Lebih kurang 1,500 lah. 1,500 fee yang saya kena bayar kepada Quantamental setakat hari ini. Actually yang 1,500 management fee ni saya tak perlu pun bayar. Tu yang bestnya. Dia tak, walaupun kita kata GCA ni lebih kurang dia punya function dia lebih kurang macam pajak gadai. Yang pajak gadai tu kita perlu cari duit untuk bayar upah simpan semua kan. Actually dekat Quantamental ni tak perlu. Jadi biar je kat situ tu yang 1,500 tu Quantamental dah setahun ni pun Quantamental tak pernah lagi minta saya untuk bayar. Jadi saya biar je dekat situ. GCA ni kita tahu untuk long term kan. Ni sebab harga tengah turun ni maksudnya nilainya pun akan turun lah. Kalau nampak kat ni saya punya net gain ni. Net gain ni actually saya dah untung. Tapi untungnya tak banyak lah sebab emas tengah turun kan. Kalau masa yang emas naik masa 66 hari tu, saya punya net gain ni dah cecah $1,000. Kalau lah, okey saya nak bagi tahu lah sikit walaupun saya ni cerita pasal sistem sahaja tapi saya nak bagi tahu sikit untuk GCA ni. Apa function dia kita buat GCA ni? Kalau tuan-puan nampak dekat sini you all semua nampak dekat sini, saya punya simpanan paksa simpanan paksa rela saya, force saving saya 19,227 ni kita tolakkan dengan duit yang dah hangus 17,000 ni.
Okay, actually simpanan saya cuma 2,000 US dollar sahaja. Kalau kita kalikan dengan 4.6, lebih kurang dalam 9,000, 10,000 macam tu sahaja. Setahun ni saya simpan 10,000 macam tu untuk force saving. Okey, apa yang saya dapat hasil daripada force saving saya tu? Inilah hasilnya net gain ni. Okey, kalau net gain ni kalau saya nampak dekat sini $135 kalau kita kalikan dengan 4.6, okey lebih kurang net gain saya sekarang dah tinggal 621 sahaja. Jadi kalau kita nampak kat sini macam sama je, lebih kurang je macam dengan ASB kan. Kalau kita simpan dekat ASB 10,000 kita dapat setahun lebih kurang dalam 500 lah. Okey, itu kita kena tunggu setahun dan duit tu kena 10,000 lah macam tu kan. Tapi dekat sini ni kalau sekarang memang nampak dia punya net gain itu tak banyak sebab harga emas tengah turun. Actually kalau harga emas naik macam semalam, dia bukan macam ni. Dia kalau semalam saya punya net gain tu lebih kurang dalam 300 lebih macam tu. Which is kalau kita convertkan dekat RM, kalau saya buat termination time tu saya akan dapat lebih kurang dalam 1,500. Lebih kurang, lebih lah dekat 1,800 macam tu, 1,600, 1,800. Kalau saya buat termination. Tapi untuk GCA ni memang saya punya concern adalah untuk long term. Kalau you all buat pun sama juga. Kita ni GCA ni untuk long term lah sebabnya simpanan kita cuma 15% sahaja. So ini saya nak tunjuk lah kebagusannya GCA ni. Memang alhamdulillah memang sangat-sangat ni lah. Kalau macam sekarang setahun pun kita dah nampak dia punya hasil macam mana. Lagi 2 tahun, lagi 3 tahun tu insya-Allah lah memang akan berbaloi insya-Allah. So jangan lupa buat GCA. Setiap kali perbelanjaan kita yang kita nak belanjakan tu, make sure kita backup dulu dengan gold. Okay. So ini untuk holding inventory. Okay, kalau nampak yang ini adalah payout due. Payout due ni jangan pergi cari pula kalau yang mana belum dealer, belum jadi consultant. Actually payout due punya kolom ni tak ada. Okay, payout due punya kolom ni tak ada. Ini adalah hanya untuk consultant sahaja. Which is kami dibayar commission dalam bentuk US dollar. Macam ni tak banyak lah saya punya US dollar ni saya dah clearkan. So yang tinggal cuma ni je lah. So kita nampak lah dekat sini siapa yang buat belian semua. Alright. So okay. Setakat ni ada nak tanya apa-apa tak? Saya ada soalan daripada Cik Nurul Nazira. Net gain holding inventory itu tak termasuk 15% for saving je? Tak termasuk. Belum. Termasuk, Belum termasuk lagi. Net gain ni hanyalah keuntungan sahaja. Yang for saving tu belum. Kalau nampak, saya lupa nak tunjuk. Okay, kalau nampak dekat sini, okay, ini adalah yang saya dah buat. List yang saya dah buat lah. Saya buat, kalau nampak kat sini daripada April. Since saya join tu, daripada April tahun lepas, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8. 8 ni berapa kali saya buat kan? Bulan 10, bulan 11, bulan 12, 1, 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5. Okay, dah setahun dah. Okay, so setiap kali saya buat conversion ni, dia akan keluar macam ni lah. Alright, so kalau nampak kat sini, wah ni semua merah-merah kan? Ni yang merah-merah. Yang ni yang hitam ni, yang merah tu maksudnya dalam keadaan, nilainya dalam keadaan belum untung lah. Belum untung. So yang dah hitam ni yang dah untung lah. Okay, yang dah hitam semua dah untung. Alright. Untuk yang ini adalah dia punya net gain lah. So maksudnya kalau kita nampak kat sini, saya punya dia akan nampak dekat mana saya nak tunjuk okay, contoh yang ni sebab kita actually yang mana kita buat GCA ni sebenarnya kita boleh apa nak cakap kalau dekat Ranu tu cakap apa kita boleh tebus balik kita boleh tebus balik kita punya gram sebenarnya. Kalau kata macam sayanglah dulu macam contohlah saya beli emas dulu harga tak sampai 60 pun tak sampai 60 US dollar kan. Jadi kita sayangkan gram tu actually kita boleh tebus. Tebus ni maksudnya kita pay convert. Macam nilah pay convert. Pay convert ni actually kita boleh pay serendah RM10. Kita boleh pay macam tu. So kalau macam ni tadi saya tunjuk untuk pay convert Okey, kalau kata kita nak terminate, alright, kita nak terminate, tengok sebagai contoh
Kita tengok yang ni lah, $41 ada untung ni. Kita tengok, kita buat termination. Okey, bila kita buat termination, dia akan nampaklah kita punya net termination reason, current price. Sekejap. Saya cuba tekan. Okey. Kita kena bagi reason lah. Apa saya nak cakap Saya letak je lah apa-apa pun. Contoh saya bagi contoh. Okey, saya cuba submit. Okey, bila kita submit, kita akan nampak dekat sini lah. So actually kalau nampak tadi saya punya net gain saya cuma $41 kan. So kalau kita buat termination yang ini kan, actually ni yang kita akan dapat ni. 107. Maksudnya $107 ni termasuk dengan kita punya 15%. Kalau macam saya kadang ada yang 15%, ada yang 9% lah, sebab kita kalau konsultan kita convertkan daripada payout due kita ke GSA tanpa spread. So maksudnya kita dapat harga lantai lah, harga spot price. Jadi tak termasuk dengan spread 7%. So consider $41 tu, kalau saya punya tadi $41 tu adalah untung bersih dah. Tak perlu saya nak tambah ataupun nak tolak lagi dengan spread yang 7% tu. So kalau nampak kat sini saya punya balance, bila saya tekan confirm ni kan, so automatic saya punya gram ni semua, saya punya ni akan pergi kepada GSA saya. Ni 107 ni. So kita nampaklah kat situ kan. Alright. Itu contohnya lah. Okay. Okay. So nanti saya akan go deeper lagi. Cuma saya kena step by step lah. Saya kena tunjukkan GSA dahulu. Okay. Alright. Itu settle untuk holding inventory. Okay. Untuk paparan ke atas ni. So dah pandai baca semua. Saya harap semua dah pandai baca lah. Okay. So ini adalah register link. Okay, register link ni andai kata kalau yang barulah, biasanya kalau yang dah lama tu diorang dah faham lah kan. So yang baru ni inilah register link yang kita akan forward kepada sahabat-sahabat ataupun family kita yang mana nak buka account under kita. Okay, copy sahaja yang ni, so pergi paste dekat WhatsApp ke apa, so forwardkan dekat kawan-kawan. Alright. So ini adalah customer portfolio. Okay, nampaklah saya punya ni dekat sini tak ada sembunyi-sembunyi lah. Alright, so kalau nampak dekat sini akan ada summary lah, dekat GSA account kita ada berapa, GAE time files kita ada berapa, GAE time stand ada berapa, holding inventory ada berapa. So holding inventory ni yang tadilah saya punya yang terkumpul tu 308. Nampak tak kat sini nilai dia sekarang adalah 89,000. Actually 89,000 tu duitnya dah bukanlah orang kata bukanlah ada dalam tu 89,000 tu. Sebab 85% tu dah gone. Duit tu dah diguna pakai. Tapi sebabkan kita dah backup dulu segala perbelanjaan kita tu dengan gram emas, so dia akan nilaikan balik lah ikut harga semasa. So bila kita buat termination, dia akan tolak balik dengan 85% yang kita dah guna tu, which is memang sangat-sangat memberi keuntungan lah, walaupun orang kata dah tolak dengan 85%, dah tolak dengan management fee kan, end of the day duit perbelanjaan kita tu datang balik. Tapi tak adalah kita kata dalam tempoh yang singkat. Memang ini untuk long term lah. Kena tunggu. Kalau contoh kita beli sekarang harga emas 280, 290 ke 300 kan. So at least kita tunggulah emas naik more than 50% daripada sekarang ke, maksudnya harga cecah 400 ke 500 ke. That time kalau kita buat termination memang kita akan untung. Cubalah, insyaAllah kita akan nampak. Yang penting kena buat lah, kena buat dulu. So kalau kita nampak kat sini, kalau yang catapan yang kita nampak ni, kalau kita tekan kita boleh nampak lah berapa persen, berapa persen kita punya ni. Macam saya ni gramnya adalah 51% daripada 100% tu adalah yang convert. Okay, so macam GAE ni pun sama juga, actually 38% ni kalau nampak kat sini gramnya adalah 231 gram. Ini adalah termasuk dengan pembiayaan 90%. Pun sama juga kalau nampak kat sini 66,000, bukan duit saya pun 66,000 tu. Duit saya cuma 10% sahaja. Modal saya cuma 10% sahaja. Selebihnya adalah pembiayaan yang quantum meter bagi kat kita. So kalau siapa yang masuk kelas malam tu nampaklah kan. So untuk produk-produk ni semua. So okay, dah
dah buka akaun kan, macam mana nak bermula, nak start kat mana ni, nak beli apa dulu ni kan. Okay, so saya go pada GSA dulu. Okay, kalau yang nampak yang atas ni, kalau yang bawah home ni kita ada consultant access ni, actually ini adalah untuk consultant which is kita ada GA report, kita ada apa borang untuk cukai CP58 ni kan. So kita ada notis yang quantum metal keluarkan apa semua, so akan keluar dekat sini lah. So kita ada presentation punya slide apa semua pun ada dekat sini. Semua boleh tengok dekat sini. Quantum metal dah bagi complete dah. Tak payah kita nak sibuk-sibuk nak kena buat slide apa semua ke, tak payah. Mungkin kalau ada yang kita nak tambah tu, boleh lah. Jadi kalau untuk yang orang kata untuk yang complete punya slide semua dah ada kat dalam ni. Apa bahasa pun semua ada. Okay, bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa English semua ada kat dalam ni lah. Dan kita juga ada tools. Okay, tools ni macam nak buat name card ke apa semua, semua dah siap dah. Kita tinggal ni sahaja, ambil je daripada sini. Tinggal tambah je lah kalau kita nak letak gambar kita nak letak kita punya gambar yang comel-comel handsome tu, boleh je masukkan dekat sini. So banting pun semua ada dekat sini. Semua ada dekat sini. Okay. Okay, kalau yang belum konsultan, dia tak keluar konsultan kat sini. Kalau tak silap saya, dia as a member lah kalau tak silap. So member tu pun kita boleh tengok lah kita punya rangkaian kita. Kalau macam saya ni, so akan keluar lah sama ni kan. So ada berapa page dekat sini ni, kita boleh tengok lah. Kita boleh tengok semua kita punya yang mana kita punya kawan-kawan yang register dengan kita, semua ada dekat sini lah. Alright. So okay, kita mulakan dengan GSA. Voucher redemption ni tak ada apa pun. Yang tadi yang saya bagi tahu tu lah. Okay, so kita mula dengan GSA. Okay, GSA. Macam mana nak beli GSA kan? Okay, macam mana nak beli GSA? Dekat GSA ni actually kita ada list. Yang list ni sebenarnya tak ada apalah. Kalau macam ada kita punya account banyak, komputer saya ada joint account ni kan. Ni maksudnya account anak saya. Macam tu. Kita boleh tekan je view, nanti akan keluarlah semua detail. Okay, so ini untuk QM Cell. QM Cell ni adalah QM jual. Dia agak macam terbalik sikit lah. Dia agak terbalik sikit. QM jual, kita beli. So kita nak beli, kita tekan QM Cell. Okay, tekan QM Cell. Okay, contoh kalau kita buat belian. Sekarang harga 6245, harga tengah turun. Tak apa. Saya tunjuk satu demo untuk saya buat belian, tapi saya gunakan saya punya payout due lah. Alright. So kalau kita buat contoh macam ni, kita just isi sahaja, kita pilih kita punya account. Kalau macam saya sebab ada 2 account kan. Kalau yang ada 1 account, so akan 1 account lah. Okay, macam tu. So saya letak, kalau macam saya nak buat belian daripada saya punya payout due saya. Payout due saya ni ada banyak ni kan. Contoh, saya nak beli, contohlah, kita boleh beli serendah RM10. Okay, contoh, saya buat belian RM10. Okay, so kita tekan saja. Kalau kata, andai kata macam, kalau kata kita nak buat, terus nak buat conversion, maksudnya nak balik 85%. Untuk nak balik 85% ni, minima dia adalah RM150. Ada yang kata hari tu 120, saya tak tahu 120 tu boleh ke tak boleh. Katanya yang baru 120, tapi yang saya tahu sebelum ni adalah 150 lah. So kalau kita buat belian 150, so kita boleh tekan butang convert ni untuk kita ambil balik 85%. Siapa yang baru tu cubalah test. Cuba test. Kalau 150 tu kita baru simpan RM22.5. RM20.5, sebabnya RM127 akan masuk balik dalam kita punya account. Contoh kalau buat malam ni, insyaAllah esok petang dah dapat dah. Kalau siapa nak cuba boleh buat lah. Okay, ni contoh saya tak buat conversion lah Okay, RM10. Boleh tak beli RM10? Boleh. Minta maaf nak menjelas sikit. Boleh. Harga tengah jatuh 62.08. Buat sahabat-sahabat yang ada niat, ada holding power nak membeli, better beli. Wah. 62.07 sekarang. 62. Dia jatuh menuju 6. Okey, dah. Teruskan balik. Okey. Kalau macam tu. Ya. Kalau yang sebelum ni masa saya Azhar. Masa sebelum ni saya beli tu berapa tu? Yang sebelum ni beli berapa? Kita kena tengok balik. Boleh buka balik account, boleh klik balik dekat account.
Boleh tengok akaun ni. Balik buka balik semula dekat akaun. Sebelum ni ada beli JAE kan? Kita dah beli JAE 1 unit hari tu kan? Nanti boleh tengok balik dekat akaun nanti. So kalau ni harga tengah turun, kalau rasa nak top up, just top up je lah. Boleh buat belian lagi. Nanti saya ajar next nak buat belian nanti macam mana. Baik. Alright. Okay. So contohnya ni harga emas tengah turun kan. So sekejap saya cancel dulu yang ni. Saya nak buat, saya nak kosongkan saya punya payout due. Okay, payout due saya tak banyak, ada sikit sahaja. So kita kosongkan dulu. So saya boleh kosongkan saya punya payout due ni. Saya beli je emas. So saya bila kita konsultan ni, kita beli emas, kita dapat dengan harga tanpa spread. Saya dapat harga tanpa spread ni. Okay, so 1.26 ni saya nak kosongkan saya punya account. Alright, so tak ada macam ni sahaja. Settle, confirm. Okay, dah submit successful. Saya dapatlah gram sebanyak 0.4 gram. Nampak tak dekat sini So saya dapat dengan harga 288. Ini adalah harga spot lah, harga emas semasa, harga LME tidak dikenakan spread ke atas komisen-komisen yang dibayar kepada konsultan. Tu yang bestnya jadi konsultan fundamental ni. Kalau kita buat belian, kalau tadi so sini saya tunjuk okey, ini kita boleh juga dapatkan kita punya receipt. Setiap kita buat belian tu mesti ada receipt. Kita boleh simpan. Kalau kita tak nak simpan pun anytime kita boleh dapat balik daripada sistem. Okay, inilah dalam bentuk receipt kita. So ada kita punya nama, ada kita punya nombor IC, account, semua ada dekat dalam ni. Okay. So alright. So tadi saya tunjukkan yang guna payout due. Okey, contoh kalau macam yang untuk orang baru kan, semua mestilah beli gunakan guna FPX kan, guna online banking. So sama saja, kita klik kita punya account number, dan contoh kalau kita nak buat RM10, kita buatlah, kita letaklah RM10. Kalau kita nak letak RM1000, kita letaklah RM1000 dan kita pilih yang ni Better Pay ni. Better Pay, kau nampak kat sini macam banyak ni kan. Ada Direct Bank In. Direct Bank In ni selalunya kita guna pakai untuk pembelian melebihi RM100,000. Untuk pembelian melebihi RM100,000. Sebab ada bank, ada sesetengah bank limit dia hanya RM30,000. Ada bank yang boleh limit sampai RM100,000. So kalau tengoklah kita punya bank macam kalau setakat limit dia RM30,000 saja, kalau kita nak buat belian lebih, kita kena pergi direct bank in lah, direct bank in ke account Quantum Metal. Okay, ini untuk tujuan yang direct bank in lah. So yang ini adalah FPX ni, biasa kita pakai FPX lah, Better Pay ni jangan klik yang lain. Yang ini adalah untuk IDR ni untuk Indonesia. Yang pay audio ni, contoh kalau macam kita konsultan adalah kolom pay audio. Okay. So yang ini kita pakai FPX. So kalau kata kita nak just saja nak simpan, nak buat belian tu, memang kita tak nak keluarkan 85%, yang convert to gold ni jangan tick lah, biarkan kosong. Andai kata macam kita duit, selalunya kita akan buat, kalau siapa yang nak buat GCA, kita akan gunakan duit gaji kan. So dapat je gaji, kita backup dulu dengan gold. So kita masuklah, contoh kalau kita buat simpanan, contoh kalau kita nak buat simpanan RM300. So kita beli emas RM2,000. Sebabnya 300 tu adalah 15% daripada 2,000. So kalau kita terus direct beli 300 emas, kita cuma dapat 1 gram sahaja. Tapi kalau kita beli dulu kan, kita backup dulu kita punya perbelanjaan tu, kita dapat more than that lah. Kalau kita 1,000 lebih kurang dalam 3 kalau 2,000 6, 7. Lebih kurang dalam 7 gram lebih kurang macam tu kan. So nak comparekan 7 dengan 1 tu memang jauh beza lah. Itu untuk yang detail dia, untuk produk lah yang tu. Okay, cuma saya bagi tahu secara roughly lah, secara basicnya macam tu. Okay, so bila kita dah beli, so kalau kita nak balik 85%, kita just tekan convert. So kita pilihlah kita punya account bank kita apa, kemudian kita tekan submit. Alright.
So bila dah kita akan submit tu, next step tu kita kena log in, kita kena pilih lah. Pilih kita nak bayar daripada bank mana, nak transfer duit daripada bank mana. Kita ada banyak list lah dekat sini. Sekejap kalau ni saya tekan submit. Dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar detail macam ni. So kita just tekan je confirm. Ini adalah cara belian GSA Okay. So dekat sini dia akan keluarlah list bank mana yang ada. So far semua bank ni boleh diguna pakai kecuali Affin Bank kalau tak silap saya. Saya tak tahu kenapa ada mungkin Affin Bank tak nak kita beli direct dengan Quantum Metal, nak melalui dia agaknya. So kita tak boleh transfer daripada Affin Bank. So bank lain ni insya-Allah boleh lah, tak ada masalah lah. So kita just pay je. Okay, tekan pay. Sekejap ini tadi. Saya tak tekan. Saya contohlah kalau saya buat bayaran daripada public bank. Okay, saya tekan je, klik pay. So dia akan directkan kita kepada kita punya bank lah. Kita just log in sahaja kita punya bank ni macam biasa. Okay, contohlah saya buat belian Tadi saya buat belian RM10 kan. Contohlah saya ni lah. Ni macam tak ni pula saya rasa saya tak tunjuklah yang ni sebab mungkin akan ni pula. Jadi sama je. Okey. Yang ini kita just log in je, masukkan password kita semua. Okey, kita buat transfer macam biasa. Lepas tu dia akan keluar satu pop-up yang mengatakan kita punya transaction dah approve. So kita just tekan sahaja return to merchant. Okey, return to merchant dia akan kembali semula kepada kita punya ni lah. Kalau ni saya punya ni tak unsuccessful kan. Kalau yang mana dah buat transaction tu semua dia akan keluar successful lah kat sini. So dia akan keluar detail dan kita boleh juga print kita punya receipt pembelian kita tadi. Alright. So ini saya go back to merchant. Itu adalah contoh untuk pembelian di GSA. Okay. So katakanlah siapa yang nak buat belian dekat GSA tu tapi dia nak buat GCA sekali. Okay. Maksudnya dia nak ambil balik 85%. Tapi dia lupa pula nak tick kotak convert tu kan. So sebenarnya jangan risau. Okey, kalau kata kita terlupa nak tick, kita boleh je balik pergi dekat GCA. Inilah gunanya GCA dekat sini. Okey. GCA ni kita tekan sahaja request GC. So bila kita request GC, dia akan keluarlah dekat sini. So amount yang tertera ni kan available gold convert ni adalah 90%, 91% daripada amount yang ada dekat GSA, amount semasa yang ada dekat GSA. Contoh kalau tadi kita buat belian 1,000 contoh Kalau kita buat belian 1,000 kita tick terus convert, kita akan dapat balik RM850 contohnya. Okey, andai kata kita tak tick convert tadi, so kita pergi dekat request GC. Kena ingat bila kita buat belian masa dekat GSA tu kita dikenakan spread 7%. Okay. So daripada 1,000 tu dia tak akan jadi nilai 1,000 lah dekat GSA tu sebab dah ditolak dengan 7% spread. Okay. So dia akan jadi 930 lebih kurang macam itu. So kalau tadi kita terus buat conversion beli 1,000 dapat 800 kan. Okay. Kalau kita pergi request GC sama juga amountnya lebih kurang sahaja. So kalau RM930 amount yang ada dekat GSA selepas dah tolak dengan spread 7% tu kita kalikan dengan 91%. So kita akan dapat RM846 lebih kurang macam tu. So amount dia actually lebih kurang sahaja. Tak jauh beza lah. Still cuma kita guna pakai bila dah request GC tu kita boleh convert maksimum 91% daripada nilai yang ada dekat GSA. Actually benda tu sama je, 85% direct daripada bank. Kalau dah memang dah ada dekat, contohnya kalau orang buat simpanan, dia buat sikit-sikit Dia buat sikit-sikit. Dia tak convert tapi dia buat sikit-sikit. Contoh bulan ni dia simpan 300, bulan depan dia simpan 300. So cukup amount dia, contoh ada 2-3 ribu kat dalam tu, tiba-tiba dia kata dia nak guna duit. So bila dia nak guna duit, dia boleh tekan GCA, dia boleh request GC. Macam tu.
Okay. So akan tertera dekat sini adalah 91% lah. Alright. So kita just masukkan amount yang kita nak berapa. Contoh kalau macam kita nak kita ada duit 2,000 kat dalam GSA kan. Tapi kita tak naklah keluarkan semua. Kita just nak pakai contoh nak bayar bil Astro ke, nak bayar bil telefon ke apa semua kan. Kita nak keluarkan 100 150 je. Kita just type je lah. 100.5. Dia tak semestinya kita kena keluarkan semua. Tak, ikut berapa yang kita nak. Kalau macam saya lah kan. Kalau macam saya akan keluarkan, saya akan convert bila saya nak pakai duit je. Sebab kita tahu kan bila kita buat conversion, 85% ataupun 91% duit yang kita dapat tu, QM akan charge 3.5% setahun. Jadi kalau duit yang saya belum nak pakai, saya just biar je lah dekat dalam saya punya GSA. Bila saya nak pakai je, saya akan convertkan. Tapi untuk you all atau tuan-puan yang memang biasa kalau kita dapat gaji kan, kita buat belian tu 85% tu memang duit tu memang kita nak terus pakai, kita nak settle segala komitmen kita kan, nak bayar rumah, bayar kereta apa semua kan. So just terus je lah convert. Kalau kata terlupa nak tekan convert, pergi request GC. Itulah functionnya. Okay. So itu sahaja. Kalau macam ni kita dah tekan, contoh kita dah masukkan amount tadi kan. So kita tekan je kita punya bank lah yang kita dah add dekat kita punya bank details tadi, kemudian tekan submit. So kalau dulu dia akan proses dia adalah mengambil tempoh 1 hingga 5 hari bekerja. Kita selalu memang cakap 1 hingga 5 hari bekerja lah, tapi sekarang ni dia agak cepat sikit. Sometimes within 1 day je. Kita buat pagi, petang dah dapat. Contoh kalau buat malam ni, esok dah dapat. Tapi kita tetap juga bagi proses tu kan. Tempoh proses tu adalah daripada 1 hingga ke 3 hari bekerja atau 5 hari bekerja. Dapat cepat tu memang bonus lah. Sebab content mentor ni makin lama makin bagus lah. Kita boleh bagi tahu makin lama makin bagus. Makin lama makin cepat lah dia punya proses dia. Okay. So settle untuk GCA. Okay. GCA pula yang untuk pembelian tadi. Okay. So tadi adalah QM sell. Okay. QM buy pula. Okay. Nak jual. Macam mana nak jual? Nak jual kita tekan QM buy. Actually account kita ni sebenarnya kita boleh kosongkan. Kalau kata macam mungkin company-company lain kata kalau kita dah start simpan emas, account at least tak boleh kosong kan. Actually quantum meter ni kita boleh je kosongkan. Bukanlah kata bila kita kosong tu akaun kita tak aktif ke apa, tak Kita boleh je kosongkan. Contoh memang kita nak pakai duit, memang tak boleh nak buat GCA dah. Contoh kalau ada 1,000 kita memang nak pakai 1,000 tu. Kan? Jadi kalau kita buat GCA, dia akan tarik 9% sebagai for saving. Contohnya lah. Tapi kita nak pakai, memang kita nak pakai 1,000 kan. So kita boleh je buat QM buy. So bila kita buat QM buy, kita punya gram tu akan habis lah. Itu yang kita kena tahulah. Bermaksud kita jual keseluruhan. So gram tu tak akan lagi ada dekat dalam holding inventory. Kalau kita buat GCA tadi, walaupun kita dah ambil duit 85%, gram kita masih lagi ada dekat holding inventory. So ini adalah QM buy, sama jugalah kita masukkan. Kalau contohnya macam saya, perasan tak? Kalau saya pergi GCA tadi kan, okay, tengok balik saya punya home saya punya home. Kalau nampak tak, saya ada kat sini 5,672 kan? 5,672.08. Bila saya nak keluarkan, contoh, kalau saya buat QM buy, saya boleh keluarkan semua sekali. 5,672.08. Okay, nampak tak? Saya boleh keluarkan semua sekali. Maksudnya saya boleh kosongkan akaun saya ni. Kalau kita buat GCA, okay, saya tak nak gram saya hilang, saya nak backup dulu kan. Bila saya request GC, dia tak akan keluar 5,006 lah. Dia akan keluar 5,161. Nampak tak notes yang dia tulis kat bawah ni? Available convert amount will be 91% of your gold account inventory. Today's buy price. Ikut price semasa lah. Alright. So nampak kat sini Okay, so untuk QM buy, macam itulah. Kita boleh keluarkan semua sekali. Actually, masukkan je amount berapa, transfer to bank mana. So just pilih saja, kemudian tekan submit. Sistem ni sangat-sangatlah friendly actually. Sangat-sangat friendly. Okay. Jam dah pukul 10. Okay, kita laju sikit Okay, dengan GSA, okay.
orang kata QM ni beli mask, ada mask ke tak ada? Okay, actually kita ada physical. So bila kita dah ada simpanan, kita ada simpanan dekat GSA tu, actually kalau kita nak keluarkan physical, kita boleh keluarkan physical. Okay, so physical withdrawal, tengok berapa amount yang kita ada, berapa yang kita layak keluarkan. Kita boleh pilih lah kat sini. Okay, contoh kita pilih kita Malaysia. Okay, dan saya kat Johor, saya tekan je Johor. Okay, sama ada saya nak buat delivery. Kita boleh pilih sama ada kita nak buat delivery direct ke rumah kita ataupun kita nak collect dekat Rahnu Tekun yang berdekatan. Kalau saya dekat Johor, yang berdekatan dengan saya adalah Bandar Baru Uda. So saya boleh klik je Bandar Baru Uda, dia akan keluarlah address dekat sini. So saya boleh pergi collect dekat sini selepas kita terima email daripada Quantum Metal mengatakan kita punya goal dah ready dekat Rahnu Tekun, so kita boleh pergi collect. So kita bawa je lah email tu kan, kita pergi dekat Rahnu Tekun dan kita pergi collect dekat sana. Okay, so ini adalah list banyak out of stock ni. Out of stock ni adalah Perthmin lah, memang laku lah. Kenapa tak restock? Mungkin adalah antara Quantum Metal dengan Perthmin lah yang ini ni mungkin ada yang dah out of stock ni, mungkin belum di restock lagi ke, macam tu lah. Alright, so kalau kat sini kita nampak emas kita boleh keluarkan berapa banyak, serendah berapa gram kita boleh keluarkan. Biasa kalau kita pergi kedai kita boleh beli serendah 1 gram. Okey, dekat Quantum Metal actually kita boleh keluarkan serendah 0.01 gram. Mana dia? 0.01 gram. Kalau kata kita tak nampak kat sini 10 gram, 1 gram, 5, 1 gram, okey, mungkin tak sesuai collect dekat, tak sesuai buat collection. Cuba kita buat delivery. Kita boleh tukar je dekat sini. Okey, ni kalau buat delivery, okey, berapa kita boleh keluarkan? Nampak tak ni? Nampak tak? NZP ni kan, Quantum Metal 0.01 gram. Kita boleh keluarkan serendah 0.01 gram. Kita letak je dekat sini berapa yang kita nak. Katakan nak 1, tekan 1 lah. Kalau kita nak 10, kita tekan 10. So dia akan keluarlah 0.01 gram tu 10 keping. Macam tu. Okay. So yang ini, actually saya tak pernah keluarkan fizikal. Tak ada keperluan lah untuk saya tak ada keperluan untuk saya pegang fizikal. Setakat nak ambil gambar dekat ni pun dah bersepah-sepah dah. Jadi boleh pilih lah, boleh pilih nak keluarkan yang mana. Jadi actually kita ada fizikal, kita bukan tak ada fizikal, kita ada fizikal. Okey, dengan GSA juga kita boleh buat transfer. Okey, kita boleh buat transfer GSA to GSA. Contohnya kalau saya nak transfer ke kawan-kawan ke husband saya ke, saya just buat transfer sahaja GSA to GSA, masukkan amount berapa dan kita masukkan receiver account, GSA account yang kita nak transferkan tu dan kita letaklah apa description dia. Okey, itu sahaja. Transfer pun kita boleh dua kaedah lah transfer ni. Satu kalau kita nak letak RM ataupun kita nak letak gram. Contoh kita nak letak gram, saya nak transfer 1 gram. So kita letak kat sini 1 gram. So sama juga, masukkan account number dan description dia apa. Okay, itu adalah untuk transfer. Alright. So kalau untuk transfer ni perasan tak kalau kita buat pendaftaran kan, kita ada kena create 6 digit PIN number Okay, 6 digit PIN number tu gunanya time ni lah. Time kita nak buat transfer dan juga physical withdrawal ni. Kita nak buat termination pun sama juga. Sometimes termination daripada GSA pun sama juga akan minta PIN number. Jadi yang mana create PIN number tu make sure kena ingat Jangan tiba-tiba time nak buat termination PIN number lupa pula. Alright, settle untuk GSA. Okay, tadi GCA saya dah ni untuk GCA ni ni list tadi. Yang ni lah. Alright, request GC. Bila kita nak request GC untuk amount yang dah ada dekat dalam GSA. Okay, next. Ini adalah yang kita punya ni lah, the killer product kita ni adalah GAE kan. So untuk GAE, macam mana nak buat belian GAE? Okay, tekan sahaja GAE. Kita tekan purchase GAE. Boleh pilih sama ada kali 5 ataupun kali 10. Biasanya kali 10 lah. Okay, so kali 10, okay, dia akan terus nampak dekat sini. Kalau nampak ini adalah dalam bentuk US dollar. Actually kita boleh tukar juga, kita boleh tengok dalam bentuk RM. Okay, so QM selling price dekat sini. Okay, kalau nampak kat sini, ini adalah per unit. Kena tahu
semalam dah masuk kelas kan. So per unit kita adalah $250. Ini adalah harga tetap lah. Yang berubah adalah RM. RM ni sentiasa akan berubah-ubah ikut exchange rate semasa. Okay. So kita punya selling price untuk gold adalah 64. 64.03 ni actually harga LME yang dah ditambah dengan spread 3%. Okay. So untuk management fee untuk satu unit ni tetaplah 3.5% daripada 90%, which is 2,250. So 78.75 US dollar. Okay. So kita nak beli GAE, kita masukkanlah, contoh kita nak beli satu dekat sini kan. Okay, kita masukkan satu, then payment methodnya adalah ni Better Pay FPX MYR ni. Kalau yang consultant dia tahulah dia nak pilih daripada mana kan. Actually daripada GSA pun kita boleh juga. Tak semestinya daripada bank juga kan. Kita dah apa, contoh kalau kita ada dekat GSA tu, daripada GSA pun kita boleh buat belian untuk GAE. Okay, so kalau contoh macam ni, kalau contohlah kita gunakan macam biasalah kita punya internet banking FPX, kita just submit saja. Okay, tekan submit, kemudian dia akan keluarlah total berapa. Total hari ni adalah 1,525.40 sen untuk satu unit. Okay, so kita bersetuju dengan harga macam ni. Okay, kita tick lah box akad ni. Ini adalah box akad jual beli, dan kita tekan confirm. So once kita tekan confirm, sama juga macam kita buat pembelian GSA tadi, dia akan keluarlah. Okay, kita nak bayar daripada bank mana, nak buat transfer daripada bank mana. Okay, pilih sahaja, contoh tekan daripada Maybank to you, dan kita tekan pay. Patutnya ada kat bawah je. Cuma tak letak Dia kat akan atas. direct pergi Maybank to you. Direct pergi patutnya kat Maybank bawah to je. you. Cuma tak letak. Okay, so masuk je lah, login macam biasa, sama juga sampailah kita settle transaction ni dah approve, kita akan back balik kepada return to merchant. So yang ni saya tak nilai. Sekejap ya, slow pula line saya ni. So far setakat ni ada nak tanya tak? Tak ada soalan Assalamualaikum Didila. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya, saya Bibi dari Jitra Kedah. Okay. Kalau kata bab yang keluarkan mas fizikal tadi tu, adakah QM kenakan charge kepada kita? Ada. Memang ada charge. Keluar fizikal mesti ada charge lah, sebab bila dah pergi kita dah fizikal kan, mesti ada charge lah. Satunya charge dia punya nak buat benda tu jadi gold bar tu semua kan. Dan juga kalau kata kita pilih untuk delivery ke rumah, semua charge tu akan dah dikira sekali dah include sekali dah. Dia dah kira siap-siap dah. Okey, terima kasih. Sama. Allah, kenapa pula ni? Sekejap ya. Slow pula saya punya. Okay. So yang tadi ni saya punya tak nilai. So untuk pembelian macam tu lah. Untuk pembelian GAE kali 10. Kalau kali 5 pun sama juga, macam tu juga. Alright. Itu adalah untuk pembelian. Kalau kata kita nak beli 10 unit, belilah 10 unit, kita masukkan dekat sini. Okay. Untuk info lah untuk info untuk semua, QM hanya membenarkan setiap kali transaction untuk unit GAE ni adalah sebanyak RM30,000 termasuk dengan management fee. Okey, kalau lah kata sekarang ni, kalau kita tadi termasuk dengan management fee adalah 1,000
1,005 kan, 1,524 tadi Okey, contoh dah kalau sekarang ni quantum meter allow sekali transaction contoh 30,000. So kalau 30,000 kita bahagikan dengan 1,520 lebih kurang macam tu kan. So kita cuma boleh beli untuk sekali transaction tu boleh beli 19 unit sahaja. Okey. Kalau kata kita memang limit bank kita maksudnya kita nak beli lebih lah. Nak beli lebih, contoh nak beli 30 unit ke, so kena buat 2 kali transaction lah. Okay, so first kita buat 19 unit, the balance tu mungkin kita buat lagi 11 unit macam tu. Okay, itu untuk sekadar information lah untuk semua Alright. So setakat ni untuk GAE, okay settle lah Ini kalau kita buat pilihan untuk GAE kali 5 GAE kali 5 macam ni. Okay. Once kita dah beli, okay, bila kita dah beli, dah buat belian, kat mana nak tengok kita punya belian kita tadi? Kat mana nak tengok? So kat sini GAE list ni. So kat sini akan nampak lah kita punya yang kita dah buat belian tu. Semua akan list down dekat sini. Berapa banyak unit kita beli, bila kita buat belian. Dan contohlah kalau macam yang tadi Cik Azhar tadi dia kata, saya beli semalam tu berapa? Berapa harga saya beli semalam ya? Lupa lah kan nak tengok balik. Okey. Boleh je klik dekat kod ni. Kod yang color kuning, color orange ni, kita just klik sahaja dekat sini. Contoh, okey. Contoh saya punya ni, saya buat belian. Okey, belian saya boleh nampak kat sini. Buy price saya adalah 66.63. 66.63 maksudnya itu adalah saya punya buy price. Maksudnya kalau emas naik ke harga 66.63, saya dah break even. Maksudnya dah balik modal. Macam tu. So more than 66, saya dah start gain profit. Okay. So nak kira pengiraan profit tu pula, kita dah tak ada kelas gain profit sekarang Tak ada kelas pengiraan kan. Sebabnya kenapa tak ada kelas pengiraan? Sebab semua sistem dah kira siap-siap dah. Contohlah saya tunjuk Contohlah katakan yang ini dalam keadaan ni saya kejap yang untuk contoh yang tu saya bagi tahu sekejap lagi. Yang ini saya just go through dahulu detail-detail yang ada kat dalam ni ini adalah contoh, yang ini adalah belian saya untuk 2 unit lah. Kalau 500 US dollar ni adalah untuk 2 unit. So kita nampak kat sini kita punya flexi payment kita ni 4,500 ni adalah pembiayaan, 90% pembiayaan yang QM bagi dekat kita. So ini saya punya, maksudnya saya beli bulan 5 lah. Kalau tengok kat sini mature date dia adalah setahun daripada tarikh saya beli. So maksudnya kalau dia punya maturity date dia bulan 5 2024, maksudnya saya beli masa tu bulan 5 2023 lah. Alright. So ini adalah quantity gram yang saya dapat untuk 2 unit 75 gram. So detail semua akan keluar kat sini. So andailah kata hari tu kita dah beli lupa pula kan, receipt tak ada. So actually boleh je kita tekan receipt kat sini. So receipt ni actually anytime kita boleh dapat. Bukan kata kalau dah time beli sekali tu terlupa nak ni, lepas tu dah tak boleh dapat. Tidak, memang akan ada sahaja dekat dalam sistem tu. Ini adalah receipt belian kita lah. Okay. So boleh buat. Nak simpan boleh simpan, tak nak simpan pun tak apa, ada je dekat dalam sistem. Tapi seeloknya kalau ni simpan lah. Alright. So kita tengok dekat sini list. Contohlah kita nak buat termination. Dah beli, dah untung, nak jual. Kat mana nak jual? Sama juga kita tekan je dekat list tadi GAE ni, kita pergi dekat list, tekan list. So nampak dekat sini yang mana satu kita nak jual. Contohlah, saya rasa macam tak ada yang untung ni. Ada satu, dua, ada actually adalah yang untungnya, tapi sebenarnya kalau kita tengok balik tolak pada management fee, actually belum ada yang belum untung lagi. Contohlah saya nak buat yang ni. Ada satu unit saya ni kan, sebab emas kan tengah turun kan. Jadi kalau nampak dekat sini actually ini adalah saya punya initial investment ni, kita punya modal. Ini adalah kita punya modal dan ini adalah net cash out kita. Net cash out ni maksudnya kalau kita jual sekarang. Kalau kita jual sekarang, inilah nilai yang kita akan dapat, which is lebih rendah daripada modal. So kalau kita jual sekarang, kita dalam keadaan rugilah. So jangan jual. Kita kena tahu GAE ni kita gunakan duit lebihan. Duit yang memang kita nak gandakan. Jadi dalam keadaan emas tengah turun,
kita just relax sahaja. Kita makan super ring dulu, relax dulu. Kita tunggu emas naik, nanti baru kita jual balik. Okay? Alright, contoh kalau saya ambil contoh yang ini saya nak buat jualan. Okey, sama ada saya pergi tekan dekat yang line kuning, yang color kuning, kod color kuning tu, so kita boleh tengok dia punya detail. Okey, so lepas tu kita boleh juga pergi tekan dekat action ni. Action ni pun sama, kalau kita tengok view, dia akan pergi balik dekat yang sama kita tekan yang tu tadi tu. Kalau kata kita nak terminate lah, contoh saya nak terminate bila kita tengok kat sini macam ada untung ni. Kan, sebab initial investment saya adalah 250, saya punya net cash out adalah 263. Okay, so saya tekan termination. Okay, bila kita tekan termination, okay, untuk unit saya yang saya beli masa ni, okay, kita tekan dulu, tekan 1 contoh jangan takut selagi kita tak confirm dia tak akan terjual lah. Alright, so kita tekan submit sebab sekarang kita nak tengok. Okay, nampak tak macam ni? Nampak tak? Okay, saya punya net cash out ni, net cash out ni 312 US dollar, which is RM ni adalah 1450. Kalau kita nampak dekat sini, tadi kalau kita nampak macam saya punya net cash out tu lebih tinggi daripada initial investment, daripada modal. Tapi kalau saya kira-kira balik, roughly masa saya beli unit yang ni, modal yang saya keluarkan adalah lebih kurang 1,400, dia tak sampai 1,500 lah, tapi lebih tinggi daripada 1,450 ni. Lebih tinggi. Maksudnya modal saya lebih tinggi masa tu. Sebabnya kita kena ambil kira juga kita punya management fee ni lah. Walaupun management fee ni dipulangkan balik kepada kita. Ni kalau negatif 49 ni maksudnya saya akan terima balik management fee tu selepas dah tolak beberapa hari yang saya dah pakai untuk flexi payment ni. 2250 ni kan, ini adalah pembiayaan 90%. So bila kita buat termination, kita punya management fee yang kita dah bayar upfront masa kita beli tu, dia akan refund balik. So ini adalah amount yang di refund lah. Jadi sistem ni dia dah kira siap-siap dah. Kita tak payah nak pening-pening lah. Cuma kita perlu ingat, yang kita perlu ingat adalah harga belian masa tu. Modal kita berapa. Contoh, kalau saya senang je. Saya roughly tengok satu unit, kita punya modal adalah dalam RM1,500. Contoh memang itu je lah. Kalau macam sekarang pun kita buat belian pun 1,524, 1,520 lebih kurang kan. So kita take note lah, kita take note. Okay, saya buat belian sekian-sekian, hari bila, pada harga buy price kita berapa dan modal kita dalam RM tu berapa. Take note siap-siap. Senang bila kita nak buat termination nanti. Bila kita nak buat termination, kita refer balik dengan list kita yang dah kita write down tu, kita tengoklah dekat situ. Okay, actually biasanya saya akan tunggu saya punya nilai RM ni at least 1,800 ke atas. Bila kita dah ada amount dekat sini 1,800 ke atas tu maksudnya kita dah gain dah. Kan? At least RM300. Sebab modal kita 1,500. Kalau kita jual masa nilai dekat 1,800, 1,900 tu maksudnya kita dah ada untung 300 ke atas lah. At least kita akan suggest macam tu lah. Untuk satu unit tu at least untuk GAE ni tunggulah keuntungan lebih kurang dalam RM300 macam tu. So more than 20% lah. More than 20%. Okay? Senang sahaja. Tak payah nak kita pening-pening nak kira macam mana kan. Actually sistem dah kirakan dah. Dah kirakan siap-siap. Kita cuma tengok je nilai cash out kita ni berapa. Ada untung, rasa nak jual. Kalau rasa nak hold. Tak ada masalah. Right? So bila kita buat jualan, contoh kalau saya nak terminate yang ni, kita boleh pilih lah, kita ada dua option, sama ada kita nak go direct terus kepada bank account kita, Maybank ke whatever lah yang kita dah register dekat sini ni. Ni contoh lah kan. So kalau kita pilih bank account, kita pilih lah nak pergi bank mana. Ataupun kita boleh pergi terminate ke kita punya account GSA. Bila kita pergi ke GSA, okay, kita tahu bila kita terminate 1,000, contoh kalau saya terminate sekarang 1,450 ni, maksudnya nilai itulah yang akan ke GSA.
yang which is kita akan dapat gram dalam nilai, maksudnya kita dapat dengan nilai tanpa spread. Itu bagusnya. Bagusnya daripada GAE ni, bukan kata kalau yang tadi, kalau saya cerita tanpa spread tu hanyalah untuk payout due kan. Okey, ini untuk termination daripada GAE. Kalau kita transfer, maksudnya kita buat termination, pergi kepada gold storage account, kita akan dapat gram emas yang tanpa spread. Bukan yang spread 7% tu tak ada lah maksudnya. Jadi kita dapat more gram lah. Kalau saya buat macam tu lah, saya tak akan transfer direct pergi bank. Bila kita transfer direct pergi bank, kita tak dapat gram. Kita cuma dapat duit je kan. Jadi kalau macam saya akan transfer pergi pada GSA dahulu. So bila dah masuk GSA, saya akan buat GCA. Maksudnya saya backup lah balik. Jadi kalaulah saya buat macam gitu kan, dengan modal yang sama, macam ni contoh 1,500 ni, tapi kena faham lah bila kita buat GCA tu, kita kena adapt yang untuk force saving yang 9% tu. 9% force saving 9% tu kita kena adapt lah yang tu. Jadi kalau macam saya, kalau contoh, kalau saya buat termination pada nilai masa tu harga contohlah RM2,000. Maksudnya ada keuntungan 500 kan. So RM2,000 ada keuntungan 500, saya akan buat GCA. So bila saya buat GCA, saya akan dapat balik 1,700. 1,700 saya akan beli balik GAE. Nampak tak? Dengan modal yang sama, saya ada gram dekat GCA, dekat holding inventory, dan dengan modal yang sama saya beli balik GAE, which is saya akan dapat balik untuk satu unit tu gram dia lebih kurang dalam 38 ataupun 37 gram. Nampak tak? Modal yang sama je tu, duit yang sama. So kita ada dua tempat simpanan. Satu dekat holding inventory, satu dekat GAE. Itu kalau nak lebih detail, itu kena ni sikit lah. Saya tak boleh nak cerita panjang sangat ni. Masa pun sebenarnya saya macam dah ni. Kan? Dah 10.30 dah. So setakat ni ada ni tak? Ada pertanyaan, ada soalan untuk GAE? Di ruangan chat tak ada soalan Tak ada soalan tu maksudnya fahamlah. Kita beranggapan fahamlah masing-masing. Okey, macam mana nak beli, macam mana nak jual. Okey, kita punya actually untuk malam ni saya punya scope adalah untuk merangkumi yang itulah macam mana nak beli, macam mana nak jual dan macam mana nak pajak. Alright. So settle untuk GAE Okey, settle untuk GAE. Okey. Next adalah holding inventory. Holding inventory ni yang tadi yang saya dah tunjuk lah awal-awal tadi Holding inventory ni yang kita boleh tekan dekat homepage tadi. Okey, sama juga. Okey. So kalau orang tanya QMAN ni apa? Okey, actually QMAN ni dah tak ada dah. QMAN ni Quantimeter buka kepada konsultan masa awal-awal dulu. Saya sempat lah, alhamdulillah saya sempat. Kita boleh beli saham QMAN ni. So ni tak adalah dekat dalam ni. Okay, ini adalah untuk saham yang akan di-listed di Nasdaq nanti. Sekarang dalam proses lah. So ni dah tak adalah sekarang. So ini adalah kalau macam kita buat transaction, apa-apa transaction, tak dapat duit ke, apa ke semua kan. So kita boleh juga check dekat pending transaction ni. Ni ada pending payment kat sini. Kalau macam ni saya tak ada pending lah. Alright, ada yang mungkin pending approval buat GCA tak dapat duit kan. Boleh check balik dekat pending transaction ni. Okay. Kalau mungkin ada yang reject ke, saya pun ada juga ni. Ni yang reject ni yang tak approve payment lah. Alright, so untuk tadi kalau kita cerita user setting, okay, yang bank account semua settle lah. So actually kat sini kita boleh tukar bahasa, kita boleh tukar password, kita boleh tukar 6 digit PIN number, which kalau kita nak tukar pun kita kena ingat lah yang lama tu, baru boleh tukar, okay. So edit profile, yang tadilah, okay, KYC, ni gold account TNC ni tak ada apalah, term and condition sahaja. Ini adalah QR code. QR code ni kita boleh generate kita punya QR code sendiri untuk kalau macam kita nak screenshot bagi kat kawan-kawan ke kan. Korang nak register account, scan je QR code ni. Boleh juga pakai QR code dan juga boleh pakai
link. Okay. So bind, email dan mobile ni tak ada apalah. Ni tak ada apalah. Okay. So saya rasa saya dah cover untuk semua Settle ni saya rasa ni saya cover untuk semua malam ni. So untuk sistem tak ada lah. Alhamdulillah. Ada soalan? Alhamdulillah. Kat So far mana, ada soalan ada tak soalan. setakat Kat ni? mana nak tengok history transaction untuk terminated account? Terminate account daripada mana tu? Account apa tu? Account GCA ke? Kalau dekat GAE kita boleh tengok dekat saya lupa Termination. tertinggal satu. Kalau GAE kita ada termination list lah. Okay, terminate kita ada list. Kat sini kita ada list lah yang kita dah terminate. Macam ni Nampak tak? Saya pernah terminate pada harga 1,700. Saya pernah terminate pada harga 1,800. Saya pernah terminate. Inilah yang saya so far yang paling tinggi saya rasa 2,200 ni. 2,200 ni modal saya masa tu 1,500 lah lebih kurang, tak sampai. Saya rasa tak sampai. 1480, 1490 saya rasa yang ni. So bila saya terminate dekat 2,200, maksudnya keuntungan saya lebih kurang 2,228 tolak dengan 1,490 lebih kurang macam tu. Maksudnya saya ada keuntungan 700 lebih untuk satu unit tu. Inilah contohnya. Okay, ini contoh yang saya dah terminate lah. Alright. Saya dapat RM2,228. Maksudnya saya untung satu unit tu 700 lebih. Inilah yang paling tinggi saya rasa. Okay. Kat dalam ni sebab saya ada banyak account. Account atas nama suami, atas nama anak kan. So banyak-banyak unit dekat atas account dia orang lah. So yang atas account saya yang baru saya terminate ini je lah, ada 3 unit ni sahaja. So kita boleh tengok kat sini untuk termination list yang kita dah terminate GAE lah. Kalau yang GSA semua kita ada dekat sini. Kalau GSA ni kita boleh tengok dekat sini view statement ni. Kita buat QM cell ke, kita buat apa ke, semua ada detail kat sini ni. Convert ke apa, semua ada dekat sini untuk GSA. So yang untuk GAE akan ada dekat termination list. Alright, menjawab? Okey, harap Ada menjawab. soalan lain? Kalau investor tak ada account bank, boleh guna account bank orang lain? Tak boleh. Tak boleh. Hmm. Tak boleh. Okey, untuk makluman, Tapi Continental ni dipantau rapat oleh bank negara So segala benda-benda yang macam menggunakan third party involvement memang tak dibenarkan sama sekali lah. Sebab dia tak kawalkan actually AMLA tu sebenarnya ada masalah. Ya, betul. Tapi sebenarnya kan sebenarnya actually untuk orang kan, sebab kita kan kata apa, even dah bankrupt pun actually boleh buka akaun Continental kan. Sebenarnya boleh sahaja kalau masa kita buat KYC tu kan, KYC kita approve. Maksudnya e-KYC bukan kita buat manual. Kalau kita buat manual, kita kena submit statement bank. Sebab kadang ada mungkin orang tak ada bank ke apa kan. Tapi mungkinlah kalau kita kata macam kita husband and wife wife kita ada account, husbandnya mungkin blacklist ke apa ke semua kan. So tak ada account bank. Tapi dia nak buka Continental sebab belian tu boleh sahaja beli daripada account isteri dia. Contohlah Okey, tapi untuk dia sendiri dia tak boleh link dengan dia punya bank account dia. Okey, tapi dia nak buat simpanan. Okey. Dia ada duit nak buat simpanan. Boleh je kalau masa dia buat e-KYC pakai apps tu, maksudnya boleh dapat approval masa buat e-KYC tu, actually dia tak perlu masukkan dia punya account bank. Faham tak? Dekat bank account tu tak perlu pun masukkan detail account bank. So masa dia buat termination, masa dia buat termination tu pilih sahaja ke GSA. Jangan terminate ke bank lah sebab dia memang tak ada bank kan. So pilih terminate ke GSA. So daripada GSA dia tu actually boleh transfer ke GSA isteri dan kemudian boleh keluarkan duit melalui bank isteri. Macam tu. Itu kalau dah no choice lah kalau tak ada account bank. Boleh buat macam tu. Tapi saya ni kira apa tapi boleh lah buat macam tu. Kalau dah no choice lah, dah tak ada ni Okay. Selain daripada tu ada soalan lain? Ada soalan lain? Kalau tak kita pun dah 10.45 malam ni. So kalau tak ada, alhamdulillah
Okey, kalau tak ada, kita boleh bagi Didila kita buat ucapan penutup, insyaAllah. Penutup Penutup Ya, penutup. Alright, okay. Untuk 80 lebih orang yang masih stay ni, saya harap penjelasan saya malam ni ataupun sharing saya malam ni sedikit sebanyak dapat memberi manfaat dah kepada you all semua, tuan-tuan dan puan-puan semua. Apa yang tak faham actually bolehlah lagi tanya kepada referral masing-masing. Mudah-mudahan segala perkongsian saya ni boleh sedikit sebanyak boleh memberi manfaat, boleh bagi satu orang kata satu semangat ke kan untuk meneruskan perjalanan bersama dengan Quantum Mental. So apa yang baik itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk, yang silap tu semua adalah datang daripada kelemahan saya sendirilah. Okey, jadi terima kasih kepada semua yang hadir dan terima kasih juga kepada TGC yang telah menjemput saya. Asyik-asyik muka saya je kan. Jadi saya bila diundang insya-Allah lah kita ni. Jadi terima kasih banyak-banyak. Ada soalan? Tiba-tiba pula ada soalan Ada soalan ke? Rasa tak ada dah ke? Kita pun nak tutup dah kita punya kelas malam ni. Tak, saya nampak ada soalan daripada mungkin dah dijawab kot. Soalan saya buat GCA tapi tersilap letak nombor akaun. Bila lepas 4 hari duit 80% belum dapat lagi. Tadi saya dah dapat yang baru. Boleh ke dapat semula? Boleh. Kena call. Kena call customer service. Kena call ataupun hantar email ke, buat je antara 3 option tu kan, email, call ataupun live chat, boleh sahaja. Okay. Alhamdulillah. So jangan lupa kita punya BOP di Terengganu. Soalan saya di atas belum. Siapa ni? Siti Jamilah ni. Soalan apa Bolehkan aju lagi sekali tak? Sebab mungkin ajukan terus dekat ruangan bawah sekali. Boleh buka. Sila Cik Siti Jamilah ajukan kembali. Apa soalannya? Okey, untuk company Sinar Berhad nak buat Go Convert sebelum bayar pay All Star. Okey, FPX ada checker marker still boleh convert dari company kita kepada QM company direct ke? Apa ni? FPX ada checker marker still boleh convert dari company kita kepada QM company direct ke? Saya tak faham soalan dia ni. SM faham tak soalan dia? FPX untuk company memang dia ada seorang buat checker, seorang maker. Memang dalam company regulation. Check. Alright, okay. Dia bila dia buat satu-satu payment, mula-mula maker buat, lepas tu checker tu yang akan approve. Still boleh convert dari company kita kepada sebenarnya pertama sekali kita kena register akaun Quantum Mental tu atas nama company. Kita kena ikutlah sebab tadi yang kita bincangkan tadi untuk individu. Keduanya sama saja sebab FPX tu sebenarnya dia akan directkan kepada CMB Click dan dia kena online. Sepahaman saya kalau CMB dia panggil CMB Business Channel dia tak ada dalam FPX tu. So mungkin kita ataupun mungkin kalau kalau biasanya kalau Sandrian Berhad ni akan buat lebih daripada more than 30,000 kan. So kalau yang macam tu kita kena buat direct bank in. Kan? Buat direct bank in. Pergi ke kaunter, lepas tu letak nombor akaun Quantum Mental, baru kita beli terus unit tu. Contohnya company dah issue check kan, atas nama Quantum Mental, kita boleh je pergi direct bank in. Kemudian kita buatlah step untuk seterusnya tu. So bila kita buat GCA, sama juga masa kita register account company tu kita dah update siap-siap kita punya company punya bank account kan. So kita bila buat GCA automatic lah 85% tu akan masuk dalam company punya account. Macam tu. Okay. So menjawab Alright. Okay, terima kasih banyak atas soalan Cik Siti Jamilah. Okay. Rasanya sampai di sini saja kita punya siaran malam ni. Alhamdulillah kepada siapa yang masih setia lagi masih ada berbaki 75 orang.
Okey, Didila pun dah bagi kata-kata akhir, kata-kata semangat pada semua. InsyaAllah kita pun dah mengakhiri sesi perkongsian kita pada malam ni. Dan satu tajuk yang saya rasa sangat penting untuk kita lebih memahami cara kita nak mengawal sistem kita. Sebab yang sudah pastinya akaun Contemplator ni adalah di atas kawalan kita sendiri. Dia Ya, betul. ada Tak melibatkan involvement orang ketiga. Ya, okey. So insyaAllah malam besok kita akan bertemu lagi untuk sesi perkongsian yang bertajuk Ladder to Success. Macam mana kita nak membina kerjaya kita menggunakan platform Continental. So produk kita dah tahu, sistem kita dah belajar, dan after that apa yang kita boleh buat dengan Continental ni. Itu yang kalau tahu DD itu stand for Dealer Developer. Antara ranking yang ada dalam Continental. So pada siapa-siapa yang berminat nak tahu macam mana nak pergi lebih jauh dengan Continental, boleh bersama saya juga malam esok. Cuma speaker nanti akan kami maklumkan dalam grup. So insyaAllah kita pun dah hampir jam 11 malam. Terima kasih banyak Didila. Saya wakil daripada TGC mengucapkan